Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari yang ke-12 Ramadan. Tapi sebelum itu, tahukah tuan-tuan, isi surah Hud dikatakan boleh menyebabkan Rasulullah SAW beruban. Kenapa agaknya isi surah Hud menyebabkan Rasulullah beruban? Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini, dan pagi ini hari yang ke-12 Ramadan. Kita bersyukur kehadirat Allah kerana masih memberikan kita nyawa. Dan hari ini saya akan ulas sinopsis ringkas juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12 ini mengandungi dua surah, iaitu surah Hud secara lengkap sempurna. Dan dinamakan surah ni surah Hud sebab dalam ni ada banyak kisah para nabi, termasuklah Nabi Hud alaihissalam. Dan surah ini juga terdapat pada awal bahagian akhirnya, iaitu awal surah Yusuf, iaitu kisah Nabi Yusuf. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Hud, contohnya ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 ini Allah Ta'ala mencabar para penantang Rasulullah untuk mencipta 10 surah. Jadi kita kena faham, mula-mula sekali Allah Ta'ala cabar mereka untuk mencipta satu Al-Quran. Itu dalam surah Al-Isra' ayat yang ke-88. Mereka gagal. Lalu Allah Ta'ala rendahkan cabaran jadi 10 surah. Pada ayat ini pun juga gagal. Dan akhirnya Allah Ta'ala cabar mereka mencipta satu surah. Dalam surah Al-Baqarah disebut ayat itu, dan juga surah Yunus pun mereka masih lagi gagal. Dan itu antara bukti mudah menyatakan mereka memang tak mampu untuk mencipta Al-Quran, dan Al-Quran itu benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya surah Hud ini juga ada cerita Nabi Nuh alaihissalam. Ceritanya panjang daripada ayat yang ke-25 sampailah ayat yang ke-49. Dan antara yang menarik di sini, Nabi Nuh alaihissalam pada ayat yang 31 menyatakan baginda tidak memiliki kekayaan Allah, khazanah Allah, dan baginda juga tidak mengetahui perkara ghaib. Dan ini antara petunjuk mudah kepada kita. Para nabi pun tidak mengetahui perkara ghaib, apatah lagi manusia biasa seperti kita. Jadi kalau kita bertemu orang yang mendakwa kononnya tahu perkara ghaib, seperti para bomoh yang boleh kononnya membaca siapa buat awak, benda sihir itu diletak di mana, macam mana cara dia buat, itu semua adalah satu pembohongan yang perlu kita ingat. Kenapa Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran bahawa para nabi tidak mengetahui yang ghaib. Dan ayat yang ke-41 sampai 43 ni cerita bagaimana baginda mula menaiki bahtera, dan anak baginda enggan masuk ke dalam bahtera, akhirnya mati lemas. Ini boleh tengok. Kemudian kita tengok juga daripada ayat yang ke-50 sampai 60. Ini cerita Nabi Hud alaihissalam. Cuma yang menariknya, kepentingan istighfar ataupun taubat boleh membuka pintu langit, hujan, memurahkan rezeki. Ini pada ayat yang ke-52. Ketika Nabi Hud menegur kaum dia, dia kata apa? Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dan insya-Allah kesan daripada taubat kamu itu akan menjadikan langit turun, hujan yang lebat, dan kekuatan yang sedia ada pada kamu akan bertambah. Jadi apa yang difahami oleh ayat ini, istighfar dan taubat boleh melapang dan memurahkan rezeki kita. Kemudian ayat 61 sampai ayat yang ke-68 cerita Nabi Saleh. Kemudian ayat 69 sampai 76, ini cerita Nabi Ibrahim didatangi oleh sekumpulan malaikat, yang mana malaikat ini memberitahu dua khabar gembira, dua berita. Yang pertama, baginda akan memperolehi anak yang bernama Ishak, dan selepas itu malaikat ini akan pergi bertemu dengan Nabi Lut untuk mengarahkan baginda supaya keluar daripada negeri Sadum, yang mana penduduk negeri Sadum yang mengamalkan seks songsang akan dimusnahkan Allah. Kemudian sama juga ayat 84 sehinggalah ayat yang ke-95 cerita Nabi Shu'aib dan juga kaum dia yang suka menipu dalam urusan perniagaan. Kemudian cerita Fir'aun dengan Nabi Musa bermula daripada ayat 96 sampailah ayat yang ke-99. Dan yang saya sebutkan di awal tadi, Rasulullah sampai beruban kepala dia memikirkan isi kandungan surah Hud. Dikatakan oleh ulama ialah pada ayat yang ke-112. Allah kata fastaqim kama umirta,
maka hendaklah kamu Muhammad konsisten ataupun istiqamah sebagaimana kamu telah diarahkan dan orang yang bersama-sama kamu. Rupanya istiqamah ini adalah perkara yang sangat sukar sehingga dikatakan Rasulullah pun fikir cara nak istiqamah sehingga naik beban kepala baginda. Dan tuan-tuan perasan tak? PAS, Parti Islam Malaysia menggunakan slogan Fastaqim, istiqamah dalam perjuangan walau apa sahaja yang berlaku. Ambil kat mana tuan-tuan? Ambil pada ayat yang ke 112. Ini apa yang saya faham lah. Kemudian itulah lebih kurang. Kemudian ayat yang ke 118, 119 ini Allah Ta'ala ceritakan bagaimana manusia dicipta mempunyai perbezaan pendapat. Dan ayat inilah yang menjadi asas kepada topik khilaf madhab ataupun perbezaan pandangan. Itu adalah fitrah manusia. Okey, habis tuan-tuan surah Hud, kita masuk pula secara ringkas surah Yusuf. Dan surah Yusuf kita tahulah ceritanya. Bagaimana Nabi Yusuf AS diuji, hasad dengki oleh saudara-saudara dia, dibuang dalam perigi, kemudian dijual di Mesir dan sebagainya. Dan akhirnya baginda berada di Mesir, digoda oleh isteri kepada Aziz dan akhirnya baginda dipenjarakan. Cerita ni maklumlah, cuma saya nak sentuh 2-3 isu sahaja. Yang pertama, apabila Yusuf AS digoda dan diberi pilihan sama ada penjara ataupun melakukan perkara tak elok dengan isteri Aziz, baginda memilih untuk masuk penjara. Dan ini difaham oleh para ulama, musibah ini ada dua, musibah dunia, musibah agama. Musibah dunia kita mendapat kesusahan seperti Yusuf dipenjarakan. Manakala musibah agama kita rosak kerana kita melanggar perintah Allah. Dan dalam situasi ini apabila bertembung antara musibah agama dan musibah dunia, Yusuf menjaga agama dia supaya tidak dimurkai Allah, biarlah disusah seketika. Jadi pengajaran kepada kita, kita jagalah agama kita supaya tidak ditimpa musibah, maksiat yang kita lakukan. Dan seterusnya sama juga Nabi Yusuf AS dipenjarakan. Dan dalam penjara tu baginda telah mentafsir mimpi. 2 orang sepenjara dia dan seorang daripada mereka mentafsirkan mimpi. Nabi Yusuf mentafsirkan dia akan bebas daripada penjara. Dan Nabi Yusuf pada ayat yang ke-42 minta kepada teman sepenjaranya itu menceritakan perihal baginda Nabi Yusuf minta supaya perihal baginda dianiaya sehingga dipenjarakan itu diceritakan kepada Raja Mesir. Dan Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-42, Allah kata apa? فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. Setan menjadikan kawan dia tu lupa nak cerita perihal Yusuf. Lalu Yusuf pun kekal berada dalam penjara beberapa tahun. Dan ulama tafsir seperti Imam Al-Razi menyatakan baginda telah ditegur sebab cuba pakai kabel manusia. Sebab sebelum ini Allah Ta'ala yang menyelamatkan baginda daripada perigi, daripada terjebak dengan zina. Tetapi untuk bebas daripada penjara, Nabi Yusuf telah tersilap meminta temannya bercerita kepada Raja Mesir. Jadi kabel hak sepatutnya adalah berdoa kepada Allah, tetapi Nabi Yusuf cuba menggunakan kabel teman sepenjara dia. Pengajaran kepada kita, mohonlah kepada Allah. Dan yang terakhir sekali, mimpi Raja Mesir. Dan mimpi Raja Mesir ni ditafsirkan Nabi Yusuf dengan tafsiran yang cukup hebat. Kamu akan bercucuk tanam 7 tahun dan sebarang hasil tanaman jangan diceraikan daripada tangkainya untuk kamu gunakan pada 7 tahun yang berikutnya. Cerita ni maklum, cuma pengajaran pada kita ini cerita mengenai kitaran ekonomi. 7 tahun gemilang, 7 tahun susah. Dan antara yang menarik lagi, ada sebuah kisah yang berlaku di Jordan. Seorang guru bahasa Arab beragama Kristian, dia telah membaca ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala sebut, apa saja kamu ketam, maka biarkan pada tangkainya untuk kamu pakai untuk 7 tahun yang susah. Jadi lecturer bahasa Arab yang beragama Kristian ini, bila isteri dia melahirkan anak dia potong gandum dan dibiarkan gandum, butir-butir gandum pada tangkai, tidak dipisahkan, dipergantung. Selepas anak dia berusia 7 tahun, dia pun teringat kepada tangkai gandum yang dia potong tu, dia pun ambil balik, dibuka selepas 7 tahun, masih lagi elok. Lalu ini yang mendorong dia untuk memeluk Islam kerana kebenaran Al-Quran pada bahasanya. Itulah tuan-tuan lebih kurang juzuk yang ke-12 yang boleh saya berkongsi. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat kita dan menaikkan semangat kita untuk mentadabbur Al-Quran, insya-Allah. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.